Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Sidang hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam webinar Filem Mu'allaf bersama saya Nur Muhammad Syaril Aiman bin Musirin pada hari ini yang berbahagia ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, sukanya saya untuk memberikan sedikit sinopsis berkenaan tentang Filem Mu'allaf. Baik, Filem Mu'allaf yang merupakan filem kelima Yasmin Ahmad, di mana filem ini membawa mesej-mesej keagamaan dan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Biasanya bila menyentuh hal keagamaan, karya tersebut menjadi sangat berat. Begitu juga dengan filem ini. Penonton perlu berfikir untuk benar-benar memahami apa yang cuba disampaikan Yasmin Ahmad melalui filem ini. Tambahan pula, beberapa dialog ditapis membuatkan penonton agak sukar memahami apa yang sedang cuba disampaikan. Mungkin ada juga adegan yang akan dipotong. Filem ini mengisahkan dua orang beradik, Rohani dan Rohana, yang kematian emak cuba menyelamatkan diri dari bapa mereka. Mereka cuba melarikan diri ke Singapura dari Kuala Lumpur melalui Ipoh. Rohana seorang yang pendiam, berperangai sedikit ganjil kerana gemar menyebut kombinasi-kombinasi nombor yang menimbulkan tanda tanya pada orang lain. Seorang lagi watak utama, Brian, merupakan seorang guru yang datang dari keluarga yang sangat kuat pegangan pada ajaran Kristian. Brian cuba menjauhkan diri dari agama kerana pernah mengalami peristiwa hitam yang sangat memalukan ketika kecil atas nama agama. Sebelum mengupas filem ini dengan lebih mendalam, marilah kita berkenal-kenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama ialah Dr. Muhammad Isma Azmawi bin Abdul Muhammad selaku pensyarah Universiti Sultan Azlan Shah. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Seterusnya, panel kita yang kedua iaitu mantan pengarah filem Datuk Aiman Safwan bin Ahmad Dasuki. Datuk, sihat ke Datuk? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Bagi panel kita yang ketiga pula ialah Ustaz Ahmad Izhar bin Ramali selaku pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dan panel kita yang terakhir ialah Dr. Khairul Hazmi bin Muhammad Saleh selaku pensyarah Psikologi Islam di Universiti Sultan Azlan Shah. Doktor, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dengan itu, selesai sesi berkenalan dengan panel-panel kita yang hebat pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan soalan kepada panel yang pertama iaitu Dr. Isma, di mana soalannya berbunyi, apakah konteks masyarakat kontemporari Malaysia mu'allaf dan perdebatan isu-isu keagamaan yang ada dalam filem Mu'allaf ini? Dipersilakan. Okey, baik. Yang pertama sekali, terima kasih kepada moderator kita. Bagi menjawab soalan yang diajukan oleh moderator, sebenarnya hal ni telah berubah sejak kebangkitan kesedaran agama Islam, ataupun yang dikatakan waktu itu ialah gerakan Islah lah, yang berlaku antara era kolonial oleh golongan intelektual Melayu berpendidikan formal ni, yang dia pun muncul dan kebangkitannya menjadi semakin signifikan sejak tahun 1970-an. Waktu tu terkenal dengan Chandra 1987.
disebabkan benda ni, maknanya elemen adat dan budaya masyarakat Melayu ni dia mesti ada mempunyai unsur pra-Islam yang ditolak sepenuhnya. Lepas tu selain daripada tu, politik pasca kolonialisme ni di Malaysia yang berasaskan antara satu kumpulan etnik yang mengamalkan pelbagai kumpulan etnik, dan agama ni juga dia merupakan satu konteks yang signifikan di mana wujudnya sentimen Melayu dan Islam. Dia sebenarnya tak dapat dipisahkan sebab Perlembagaan Persekutuan Malaysia turut memberi definisi Melayu, iaitu sebagai seseorang yang mengamalkan agama Islam dan mempraktiskan budaya dan adat tradisional Melayu. Lepas tu perkembangan ni berlaku kukuh lah juga, kukuh, dan garis pembahagi antara kita dan mereka. Antara kita dan mereka bukan sahaja dari segi hubungan etnik tetapi juga dari segi hubungan agama yang boleh dikategorikan sebagai antara Muslim dan bukan Muslim. Di Malaysia waktu Nagata 1980, lepas tu fenomena resurgensi Islam ni juga membawa perubahan masyarakat Melayu, yakni masyarakat Melayu Islam lah, dari aspek politik. Dari aspek politik, salah satu contoh yang penting ialah antaranya kewujudan Angkatan Belia Islam Malaysia yakni ABIM dan Kebangkitan Parti Islam Malaysia yakni PAS lah, yang semakin mendapat sambutan dalam kalangan Melayu Islam. Disebabkan benda ni, dia memperlihatkan persaingan politik antara United Malaysia yang dikatakan sebagai UMNO lah senang cerita kan, dan PAS yakni Parti Islam Malaysia tadi, berebut untuk menjadi wakil Muslim yang lebih jati, yang lebih orang kata berpengaruh, yang dipergiatkan lagi. Dan waktu tu Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2001 mengumumkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang moden tanpa mengambil kira kekeliruan yang akan berlaku dalam bidang kehakiman dan pentadbiran yang berasaskan sekularisme, terutamanya terhadap kontrak sosial yang dipersetujui oleh bapa pengasas pada zaman kemerdekaan. Lepas tu lagi satu, proses pengislaman sedemikian terus berkembang sehingga Datuk Seri Najib menjadi selaku Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2007 yang menyatakan secara terbuka bahawa Malaysia bukan sebuah negara sekular, dan perkara ini disokong oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Dan dia berhujah bahawa perkara ini merupakan petanda yang akan membawa keadaan politik di Malaysia ke arah bentuk pemikiran Islam yang bersifat tertutup dan orang kata bukan sekular lah, nyah sekular. Dan disebabkan benda ni terbuktinya waktu itu orang kata isu semasa waktu tu yang hangat pertukaran agama dan perdebatan yang melibatkan kes-kes kontroversi seperti yang kita tahu, seperti kes Lina Joy dan Subashini berlaku di bawah pemerintahan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Kes Lina Joy ini sedikit yang saya boleh terangkan bahawa dia ingin mengubah namanya di dalam IC dan agama dia di dalam IC. Dia ingin murtad lah. Tetapi ada perundangan-perundangan yang perlu diikut step by step untuk ubah tu, tapi sukar pada waktu itu, dan dia membawa hal ini kepada peringkat mahkamah lah. Keputusan Muktamad Mahkamah Sivil menolak permohonan Lina Joy untuk membuang perkataan Islam dalam kad pengenalan beliau, yang dia telah menunjukkan bahawa seorang dilahirkan Muslim tapi dia tak nak dalam kad tu ada perkataan dia menunjukkan dia Islam. Disebabkan benda ni, perdebatan antara dua golongan Melayu Islam yang berasaskan kedudukan ideologi yang berlainan. Yang pertama, mereka menyokong nilai-nilai sekularisme yang mengutamakan hak asasi individu dalam isu agama. Yang kedua pula, mereka yang dikatakan bersifat konservatif dan fundamentalis dalam isu agama. Yang lebih pentingkan, kes Lina Joy telah membuktikan bahawa kumpulan golongan konservatif ni, agama dari gerakan Islamisasi telah memperluaskan pengaruhnya bukan sahaja dari kata aspek politik, tetapi kalau kita tengok daripada kelangsungan kehidupan juga, kelangsungan kehidupan seharian juga dia akan efek. Dengan kata yang lain, impak dari gerakan Islamisasi ni ataupun resurgensi
Islam ini telah mengembalikan nilai-nilai konservatif dalam masyarakat dominan lah. Jadi moderator, itu saja yang saya dapat simpulkan daripada soalan yang diajukan kepada saya. Terima kasih kepada Doktor atas konteks yang hebat lagi berisi sebentar tadi. Okay, sebentar tadi panel ada menyatakan bahawa pengaruh Islam adalah satu pengaruh yang dominan yang ada di Malaysia. Berdasarkan pernyataan itu, saya bersetuju dengan hujah yang disampaikan oleh doktor kerana purata penduduk Malaysia yang beragama Islam adalah 63.5% daripada 32.4 juta populasi rakyat Malaysia sekitar tahun 2020. Baik, selepas itu saya ingin bertanyakan soalan seterusnya kepada panel kita yang berpengalaman dalam mengarah sesuatu filem, iaitu Dato' Aiman. Apakah bentuk dan style yang digunakan oleh Yasmin Ahmad dalam filem Mu'alaf? Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Okey, baik. Bentuk dan style yang digunakan oleh Yasmin Ahmad. Mari kita lihat sedikit cerita dia. Kita akan nampak kat situ bentuk dan style yang telah digunakan oleh Yasmin Ahmad dalam filem Mu'alaf. Merupakan sebuah Mu'alaf, filem Mu'alaf merupakan sebuah drama yang memaparkan kisah kehidupan seharian tentang dua adik-beradik, Rohani yakni Sharifah Amani dan Rohana Sharifah Alisha, yang melarikan diri dari rumah ayah mereka kerana tidak mahu berkompromi dengan sikap ayah yang mempunyai ketagihan alkohol. Mereka telah bersembunyi di sebuah bandar kecil iaitu di Ipoh dan menetap di sebuah rumah kosong milik sahabat arwah ibu mereka. Rohani dan Rohana telah berkenalan dengan Brian Yap, iaitu seorang guru yang mengajar di sekolah tempat Rohana belajar. Brian ni tertarik dengan perwatakan dua adik-beradik tersebut yang mana bijak dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu agama. Perkenalan di antara Brian dan Rohani telah mendorong Brian berhadapan dengan masalah peribadinya sewaktu kecil sehingga dia hilang kepercayaan terhadap agama. Filem Mu'alaf ni merupakan filem keempat Yasmin. Filem Mu'alaf telah memperlihatkan kesinambungan dari segi tema, bentuk dan gaya sinematografi karya Yasmin Ahmad. Filem ini masih merupakan sebuah drama bertemakan kasih sayang dengan menyingkap kisah kehidupan terpencil yang berlaku dalam masyarakat majmuk Malaysia. Penstrukturan naratif filem Mu'alaf berasaskan persoalan tentang agama, satu isu sensitif yang tidak popular dalam pemaparan filem arus perdana tempatan Malaysia. Filem ini boleh dikategorikan di antara filem arus perdana dan filem seni. Sebagai sebuah filem drama yang menurut format klasik, naratifnya bergerak secara linear dan patuh kepada bentuk naratif yang mana digerakkan oleh rantaian sebab akibat melalui watak. Namun, suntingan dan shot yang digunakan oleh Yasmin di dalam filem ni tidak mengikuti amalan atau praktis filem arus perdana di Malaysia, yang mana di mana banyak shot-shot berdurasi panjang, long take, digunakan secara konsisten. Saiz bingkai yang berbentuk shot sederhana, medium shot, shot jauh, sedang, medium long shot dan shot jauh, long shot menjadi pilihan utama Yasmin. Hampir ketiadaan shot dekat, close up shot, dan shot dekat ekstrim close up bersama tempo yakni pace, penyuntingan yang perlahan. Selain dari penggunaan gaya yang minimalis ini, sinematografinya yang banyak menggunakan pencahayaan semula jadi, natural light. Sesetengah adegan cahaya dibiarkan terlalu terang, burn, dengan lampu belakang black light terang sehingga menimbulkan kesan sel hot kepada subjek yakni pelakon. Suhu dan tona warna yang hangat, warm dipilih menjadikan warna filem ini kelihatan semula jadi, namun
ia sebenarnya menjadikan pudar. Ditambahkan dengan pemilihan pakaian wardrobe yang dominan putih dan hitam. Dengan kata yang lain, warna putih dan hitam merupakan warna yang dominan di dalam filem muallaf. Dari aspek gaya lakonan, bagi mengimbangi style kerja kamera yang minimal dengan shot berdurasi panjang, pergerakan kamera yang terhad dan rentak suntingan yang perlahan, Yasmin ni menggunakan pendekatan naratif yang memberi keutamaan kepada watak dan pewatakan, di mana karakter di dalam dunia filem tersebut akan membawa penonton untuk mengakses emosi yang ingin dicapai melalui lakonan yang tidak statik dan ada kalanya sedikit berlebihan. Selain itu, dialog merupakan salah satu elemen yang berbentuk lakonan NGO. Nama dia Ngo Shu Shi and Harid Baharudin 121, yang mana berkesan di samping memberikan maklumat kepada penonton. Filem muallaf sangat bergantung kepada dialog dalam struktur perkembangan plotnya. Sedari awal permulaan filem ni, penonton diperdengarkan satu komunikasi ringkas antara seorang kanak-kanak lelaki dengan ibunya. Di akhir cerita ini, penonton mendapati bahawa suara kanak-kanak di dalam perbualan tersebut merupakan suara Brian dan ibunya. Adegan permulaan yang berdurasi 10 saat ini tidak mempunyai visual, hanya bingkai gelap, namun mempunyai suara perbualan yang memberi maklumat kepada penonton bahawa Brian dan ibunya pernah mempunyai satu bentuk perhubungan yang mesra. Tetapi keretakan yang berlaku dan sebab konflik tersebut akan dikupaskan melalui perkembangan naratif filem itu demi mengekalkan rasa ingin tahu penonton. Secara amnya, kesemua elemen dan bentuk dan style yang telah dinyatakan boleh dikaji dengan konsep sinematik yang berbunyi mise en scene, yang merujuk kepada komposisi visual yang terdiri daripada unsur-unsur sinematografi seperti setting dan dekor, style lakonan, teknik pencahayaan, pemilihan warna, kedudukan kamera, sudut pandangan serta pergerakan kamera yang terpapar dalam halaju ruang bingkai yang menunjukkan hubungan antara objek, orang dan masyarakat dalam penstrukturan logik naratif. Kesemua aspek ini akan dianalisis melalui perspektif kepelbagaian budaya yang seterusnya dapat melihat bagaimana filem muallaf membentuk atau mengkonstruksikan makna terhadap identiti, agama dan budaya dari sudut yang lebih dinamis supaya mencabar fahaman dominan dalam masyarakat Malaysia. Melalui filem muallaf, Yasmin Ahmad sebagai seorang pengarah yang terkenal dengan satu bentuk style pengarahan yang konsisten dalam kesemua filem beliau. Artikel ini membincangkan style dan gaya penggambaran yang unik Yasmin Ahmad bukan sahaja disebabkan faktor bajet yang terhad, tetapi merupakan satu strategi yang memanifestasikan fikrah atau ideologi alternatif dalam pemaparan isu-isu agama, identiti dan budaya melalui satu sudut pandangan yang lebih memperjuangkan satu bentuk masyarakat yang menghormati dan meraihkan kepelbagaian budaya. Seterusnya, analisis tekstual yang akan dilakukan lebih bertumpu kepada tema dan motif serta elemen-elemen naratif dan estetika yang dipamerkan dalam filem tersebut. Hujahan utama artikel ini akan melihat bagaimana satu wadah bagi mewujudkan suasana kefahaman melalui pemaparan sinematik boleh dilihat sebagai satu usaha untuk meraihkan kepelbagaian budaya dalam konteks kontemporari Malaysia dengan mengambil kira isu-isu perbezaan dan pengiktirafan kesamarataan. Baik, itu jawapan saya kepada
soalan yang diajukan oleh moderator tadi. Baik, terima kasih kepada Datuk atas penjelasan yang begitu komprehensif dan arif tentang bidang perfilman. Sebentar tadi ahli panel kita mengatakan bahawa filem ini merupakan filem yang bertemakan kasih sayang dengan menyingkap kisah kehidupan terpencil yang berlaku dalam masyarakat maju di Malaysia. Jadi bagaimana pula tentang isu keganasan dan agama Islam yang dipaparkan dalam filem ini? Apakah pendapat Ustaz Izhar tentang pernyataan berikut? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Okey, soalan tadi yang berbunyi, apakah isu yang terjadi dalam filem Mu'allaf? Pemaparan keganasan dan Islam. Motif utama filem Mu'allaf seperti yang telah dibincangkan ialah untuk meyakinkan penonton bahawa Islam merupakan suatu agama yang mulia dan disanjung bukan sahaja kepada orang Muslim tetapi semua orang. Motif sedemikian turut wujud dalam bentuk penyambungan dari penyusunan naratif yang dapat dilihat dalam agenda bilik darjah, di mana Rohana telah dirotan oleh gurunya, iaitu Puan Siva. Kerana apa? Kerana mengingkari arahan melukis gambar seekor gajah. Papan hitam di hadapan Rohana tertera gambar gajah dan Puan Siva berjalan mundar-mandir memeriksa lukisan para pelajar sehingga dia berhenti di meja dan berang kerana Rohana melukis gambar bunga dan mukanya gambar gajah seperti yang diarahkan oleh beliau. Oleh itu, Puan Siva mengarahkan Rohana berdiri di atas meja. Puan Siva menjadi berang dan meninggikan suara dalam bahasa Inggeris. Rohana membetulkan cara sebutan bahasa Inggeris Puan Siva, menyebabkan Puan Siva tidak dapat mengawal perasaannya. Lalu, Puan Siva merotan Rohana bertalu-talu. Babak ini menyamakan konsep keganasan menerusi perwatakan Puan Siva yang menggunakan keganasan dan kezaliman untuk menyelesaikan konflik di dalam kelas seni. Filem ini cuba disampaikan ialah agama Islam merupakan agama yang cintakan kedamaian. Filem ini nyata terpapar melalui babak tersebut. Filem ini ingin menyatakan bahawa pemaparan isu kezaliman dan Islam perlu difahami dalam konteks sejarah di mana imej umat Islam di dunia telah diwarnai dengan peristiwa 11 September 2001, iaitu serangan pengganas oleh kumpulan Al-Qaeda di Amerika Syarikat. Hal ini menimbulkan pergerakan anti-Islam dan membenarkan penindasan dilakukan terhadap umat Islam di seluruh dunia. Namun, pemaparan isu kezaliman atau keganasan dalam logik naratif filem ini hanya boleh difahami dengan kewujudan satu keperluan bagi menangani persepsi umum yang selalu mengaitkan Islam dengan aktiviti keganasan. Yang ingin disampaikan di sini ialah Islam merupakan agama yang merangkumi keharmonian dan pendamaian. Maksud tersirat yang boleh diinterpretasikan daripada petikan surah Al-Fil, kita dengar sedikit kisah daripada surah Al-Fil ini, yang mana surah ini
Surah ini merujuk kepada kisah tentera bergajah yang diketuai oleh seorang raja yang zalim, iaitu Raja Abrahah, yang cuba merobohkan Kaabah, di mana Tuhan telah menghancurkan tentera bergajah tersebut. Kisah di sebalik ayat Al-Quran ini adalah tersirat menunjukkan bahawa paksaan secara kekerasan seperti yang dilakukan oleh Raja Abrahah yang mengetuai tentera bergajah itu akan gagal sekiranya Tuhan memberikan pertolongan ke atas umat Islam. Tafsiran ini ialah menyangkakan terhadap satu persepsi umum yang mengaitkan orang Muslim dengan aktiviti pengganas. Mesej dalam babak ini selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat yang berlawan dengan satu proses pembentukan persepsi negatif terhadap masyarakat Muslim yang semakin berakar umbi di arena global. Okey, saya dapat jawabnya itu saja daripada soalan tadilah. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih atas penjelasan yang begitu meyakinkan semua tadi tentang isu keganasan dan agama Islam. Rupanya pemaparan isu agama Islam ni lebih kepada aspek yang positif dari segi penstrukturan naratif. Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan mengajukan soalan yang terakhir kepada Dr. Khairul, di mana soalannya berbunyi, apakah nilai murni yang terdapat dalam filem Mu'allaf? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai-nilai murni yang terdapat dalam filem Mu'allaf ini mendedahkan bahawa satu wacana atau perspektif analitik yang berkaitan dengan politik identiti, terutama ideologi dominan yang ingin mengekalkan satu core yang melindungi kepentingan Melayu Islam. Apa yang ingin disampaikan ialah Islam bukan dimiliki oleh orang Melayu sahaja. Okey. Nilai-nilai baik dan positif dalam Islam boleh dikongsi oleh semua golongan masyarakat. Motif filem sedemikian ini menimbulkan satu permasalahan yang lain, iaitu adalah filem bercorakkan dakwah secara halus. Ini akan menyumbangkan ke arah dominasi Islam dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia ini. Filem Mu'allaf ini tidak memberi jawapan kepada persoalan semedian. Namun ia menunjukkan bahawa sifat budaya yang mempunyai garis limitasi, di mana perbezaan budaya, kaum dan agama boleh diraikan. Tetapi pada masa tertentu konflik akan wujud, di mana toleransi dan kasih sayang merupakan satu cara penyelesaian yang dicadangkan dalam filem Mu'allaf ini. Terima kasih. Terima kasih atas hujah yang menarik itu, yang mana nilai yang terdapat dalam filem Mu'allaf ini adalah nilai kasih sayang, perbezaan, toleransi dan hormat, menghormati. Baik, sebelum saya mengakhiri webinar pada hari ini, izinkan saya memberi sedikit kesimpulan berkenaan filem Mu'allaf ini, di mana filem Mu'allaf ialah sebuah filem yang memperlihatkan unsur-unsur mempromosikan ajaran agama Islam secara halus dengan menggunakan naratif yang menyokong etika keamanan, kasih sayang, keterbukaan dan kepelbagaian interpretasi yang wujud dalam agama Islam. Melalui filem Mu'allaf, Yasmin memaparkan persoalan mengenai kepelbagaian fahaman terhadap Islam dengan persembahkan bahasa sinematik secara ringkas dan minimalis. Filem Mu'allaf secara konsisten menggunakan mise en scene dan shot yang objektif dalam memaparkan isu agama yang menunjukkan elemen kesucian agama yang terdapat di dalam filem ini.
nampaknya masa amat mencemburui kita. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita yang hebat pada hari ini dan penonton yang sudi menonton webinar ini. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri webinar ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.